orang macam terlalu fokus kepada Sulalatul Salatin. Sebenarnya dalam pengkajian Melayu, kita ada banyak kitab-kitab yang lain digunakan untuk menjejak sejarah-sejarah lama Melayu ni. Macam negara-negara Melayu yang dekat atas selain daripada Melaka dan juga kawasan selatan ini, kita ada misal Melayu yang menceritakan kisah Perak. Okey, Kesultanan Perak lama, kisah Gangga Negara. Selain daripada tu, kita ada hikayat Merong Mahawangsa yang menceritakan pembukaan Langkah Suka dan juga negara-negara Kedah termasuk ke Kelantan sekali sampai turun ke Terengganu. Ini antara 3 kitab yang kita boleh gunakan rujuk. Selain daripada ni, kita banyak juga catatan hikayat Raja-Raja Pasai turut menceritakan dan merekodkan permulaan sejarah Melayu. Macam tulisan Raja Ali Haji Tufail Nafis. Ni antara contoh kitab-kitab yang kita boleh gunakan untuk mengkaji siapa sebenarnya Melayu dan apa sejarah Melayu itu sendiri. Bahkan catatan hikayat Munshi Abdullah pun turut mencatatkan sejarah-sejarah Melayu. Bila kita nak mengkaji sejarah Melayu, banyak kitab yang kita boleh pakai. Dalam kerangka sejarah Melayu ataupun Sulalatul Salatin, ada 32 buah buku dan 6 jilid ini saling bercanggah antara sama lain, khususnya daripada nama-nama tokoh. Ada yang cakap Sangsa Purba yang membuka Singapura, ada yang cakap Sri Tribuana yang membuka Singapura. Jadi benda tu memang berlaku dalam buku-buku ni. Begitu cara kita belajar sejarah. Kita kena rujuk lebih daripada satu buku untuk mengetahui yang mana satu lebih tepat. Kita kena talikan benda tu dengan sumber-sumber sejarah yang lain, sama ada sumber artifak selebihnya ataupun monumen orang lisan yang wujud ketika itu. Kenapa orang macam lebih cenderung untuk memandang Sulalatul Salatin? Satu, Sulalatul Salatin memang daftar sejarah yang paling besar. Dia ada 32 naskah. Dan kebanyakannya, bukan setakat pengkaji sejarah lah, orang-orang yang berilmu, ilmuwan ini, dia terlalu kerap memetik benda tu untuk dihidangkan kepada orang awam. Macam kita orang awam, kita tak belajar sejarah. Mereka yang belajar sejarah ini macam lebih cenderung kepada satu sos sahaja. Jadi kepada pengamal-pengamal sejarah ni, kita kena membudayakan lah. Kita kena membudayakan, mendidik kita punya orang awam kepada masyarakat kita ni. Belajar sejarah bukan hanya bergantung kepada satu sumber. Bukan hanya bergantung kepada Sulalatul Salatin. Kalau nak tahu sejarah kita disembunyikan atau tidak, cuba tengok sumber yang lain. Sebab tu hari ini tiba-tiba orang jumpa sumber baru. Kenapa? Tiba-tiba fakta mengatakan sebenarnya kita ada senjata ketika Melaka diserang oleh Portugis. Sebab itu sumber sejarah yang lain selain daripada Sulalatul Salatin yang mengatakan kita ada Istinggar, kita ada Rentaka, kita ada Lela, kita ada Pemuras, kita ada Terkul. Itu antara senjata-senjata yang ada sebenarnya dicatat dalam sejarah negara kita. Bukan disembunyikan. Kita yang tak cukup belajar.